Bismillah. Semalam dalam dunia pendidikan negara, bekas Timbalan Menteri Pendidikan Teo Nii Ching menggesa KPM mengkaji semula harga makanan di kantin dan juga bayaran RMT di sekolah kepada pengusaha kantin. Okey. Walaupun kita ni sebenarnya cikgu dan hal ini agak sipi-sipi dengan dunia perguruan, tetapi saya tertarik untuk ajak anda berbincang mengenai hal ini kerana kan walaupun kita seorang guru, tapi kita juga adalah consumer di kantin. Okay, dan tak mustahil juga satu hari nanti anak kita juga akan pergi ke kantin sekolah walaupun hari ini bukan anak kita mungkin tak pergi sekolah lagi kan. So baik, saya menyambut baik kesaan ini berdasarkan beberapa faktor. Yang pertama, betul lah barang dah meningkat. Jika kita letak diri kita di tempat pengusaha kantin pun, kita akan rasa beban ekonomi itu sedang menyengat kita. Sudahlah harga barang tinggi. Apabila kenaikan ini menjadi semakin meruncing, pastinya akan ada benda yang kita perlu kurangkan dalam setiap hidangan. Malangnya kan, tanpa kita perlu tengok pada pengusaha kantin sekalipun, selalunya apabila kos dikurangkan, nutrisi makanan akan turut berkurang kerana benda pertama yang dikurangkan adalah sayur-sayuran. Dalam setiap hidangan kita kan, okey, mana taknya rakyat negara kita ni boleh dikatakan ramai juga yang tak suka makan sayur tau. Jadi daripada membazir terbuang, pastinya pihak pengusaha kantin ni ataupun pihak pengusaha makanan secara generalnya akan mengurangkan bahagian ni. So yang keduanya, seperti yang saya sebutkan tadi, apabila kos meningkat, sumber nutrisi terpaksa dikurangkan. Malah portion makanan kita pun dah makin sikit kalau kita perasan. Kita kena ingat walaupun kanak-kanak kat sekolah ni dia tak makan banyak, namun portion yang mencukupi nutriennya adalah tanggungjawab kita sebagai ibu bapa untuk memastikan cukup. Andai kata kita tak mampu menyediakan makanan yang berkhasiat untuk anak kita akibat kesuntukan masa, maknanya kita rely sepenuhnya kepada pengusaha kantin. Jadi masalah ini sebenarnya bukan masalah pengusaha kantin semata-mata. Ini juga adalah masalah kita. Apakah solusinya dari pihak kita? Mampu tak kita sebenarnya bekalkan anak-anak kita setiap hari? Dan walaupun mungkin kita mampulah, jawapan kita pun kan, anak-anak kita ni semua macam kita sendiri pun semuanya manusia. Hari-hari nampak kawan makan kat luar, kat kantin, kadang-kadang kita pun teringin nak makan lauk kantin tu kan. So sebab itulah kita juga perlu cakna dalam hal ini dan memikirkan solution dia. Dan yang terakhir yang dibincangkan semalam adalah RMT. Pada video yang lepas, saya ada membuat video mengenai kenangan saya di sekolah melihat kawan-kawan yang mendapat makanan RMT. Kali ini kan saya bukan nak cerita hal kawan ataupun hal lawak, tetapi saya nak ceritakan on a serious note. Okay, rupanya pihak pengusaha kantin hanya mendapat bayaran RM2.5 sahaja jika kantin tu di Semenanjung, dan RM3 jika bersekolah di Sekolah Sabah dan Sarawak. Maknanya jelas tak banyak mana yang kita boleh dapat dengan jumlah sekecil tu. Zaman sekarang ni air segelas pun dah RM3 sampai RM5 pun ada. Macam manalah anak-anak yang dibantu untuk mendapatkan RMT tu boleh mendapatkan makanan dan nutrisi yang baik di sekolah sekiranya bajet tu ciput sangat kan? So kita bukanlah nak mempersoalkan kerja KPM, tetapi pada khemah saya rasanya banyak dah yang kita cuba tolerate dalam bidang pendidikan ni. Tetapi bahagian makan ni macam manusia biasalah kan, kita tak kisah untuk bayar lebih asalkan kita dapat kualiti yang kita perlukan. Jadi untuk KPM pada masa akan datang, why not look into this? Memang hal ni kecil macam saya kata tadi, CP-CP saja kesannya kepada anak murid, kepada guru dan kepada pengusaha kantin. Tetapi impact dia agak besar. Salah satu contoh yang menjadi yang boleh saya relatekan ialah isu bantut. Bantut ni one of the reasons is malnutrition. So kalau anak murid tak dapat makan yang baik di rumah, sepatutnya mereka dapat something better dari sekolah, especially those yang duduk di bawah rancangan makanan tambahan. Well, that's just my opinion. Tetapi apapun, saya bersetuju dengan gesaan yang diberi. Bukan kita nak
punish ataupun nak judge sesiapa, tetapi gesaan itu bagi saya is just timely dan kita look forward for better improvement to our school canteens. Okay, that's all from me this time. Hope to see you around. Assalamualaikum.